Okay. Dapat tak jawapan dia? Basically kita sekarang ada 3 jenis color guli. Kita ada 3 warna lah. Guli ada merah, ada biru, ada kuning. Ada merah, biru, kuning. 30 X, Y. Lepas tu dia bagi kita nisbah dia 5, 7, 3. Lepas tu cari nilai X tolak dengan Y. See? Dia bagi tahu merah dia dah 30 lah. Tu je data yang kita ada. 24. Alright. So betul lah Jawapan dia ialah 24. Okay. So kepada siapa yang tak sure, jom kita check sama-sama macam mana kita jawab. Okay, basically sekarang pertama kita kena buat, kita kena tengok ratio dia lah. Kita buat ratio dia dulu. Okay. Ratio yang dia bagi kita, nisbah yang bagi kita dekat asal. Saya suka tulis yang asal dulu senang. Okay, asal ialah 30 nisbah X nisbah Y. Okay, ni yang asal. Lepas tu dia bagi kita nisbah 5, 7, 3, 5, 7 dan 3. Now, untuk kita tahu jawab yang sebenar, nilai sebenar untuk X dengan Y, apa kita buat, kita samakan dulu yang perlu sama, iaitu yang ni lah. Ni biru kan, biru, merah, kuning. So biru ni kena sama. Untuk 5 jadi 30, kita perlu darab dengan 6 sahaja kan. So kita darab dengan 6 sajalah, darab 6. Bila ini kita darab 6, kita darabkan semua dengan 6. Setelah kita darab semua dengan 6, kita dapat jawapan ni ialah 30, 42 dan 18. Dari situ kita tahulah jawapan dia. X adalah 42 dan Y ialah 18. So X tolak Y ialah 42 tolak 18. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 24. Okay. So macam itu sajalah cara dia. Alright. So next. B1. Dalam rajah 17, O ialah pusat bulatan, P, T, O, R dan Q, T, S ialah garis lurus. Cari nilai X. X di sini. Okay, try dulu.
Okey, kita ada kawan kita dapat 75. Tak apa. Lain try dulu. Sorry. Ada yang dapat selain daripada 75 tak? Alright. So 75. Kita apa kita check sama-sama Ada selain 75 deh. Alright. Tak apa. Okay. So sekarang ini adalah konsep untuk bulatan lah. So first kita nak kena tengok balik semua jenis undang-undang bulatan yang ada untuk kita cari. Dia ada satu undang-undang bulatan yang kita boleh jumpa kat sini sebenarnya. Iaitu kalau kita ada bulatan dan kita ada 2-3 segi yang membentuk X lah, tak kira lah bentuk dia macam mana. Okay. Tak perlu pun melalui kat tengah pun. Sudut di bucu ni akan sama. Okay. Itu satu undang-undang yang kita boleh tahulah. So sekarang ni apabila kita tahu macam tu, maksudnya QPR ni akan sama dengan QSR. Okay. Sudut 63 ni ialah keseluruhan di sini juga 63. Alright, daripada situ kita boleh tahulah sudut dekat kecil ni berapa. Kan? Iaitu OSR. Okay, sudut untuk OSR akan bersamaan dengan 63 tolak dengan 15. So kita akan dapat jawapan dia ialah 48. Okay, kita dapat 48. So sekarang kita tahu kat sini adalah 48. Alright. Then lepas tu, kalau kita tengok balik, ini OS dengan OR ni adalah dia punya radius, dia jari dia kan. So maksudnya panjang sini dengan panjang sini akan sama, menunjukkan itu adalah segitiga sama kaki. Jadi 48 di sini akan sama dengan sini. Kan? 48 jugalah. So kita tahu sini 48 jugalah. Alright. Now, kalau kita zoom out balik, kita buang SO punya garisan ni, kita akan perasan TSR adalah 3 segi. Dari situ kita boleh terus cari jawapan untuk X, iaitu basically kat sini you guys boleh buat macam ni lah. Sorry. Yang ni saya just tunjuk lukisan je. Kat sini awak boleh tulis OSR ialah sama dengan sudut ORS iaitu 48. Alright. So maksudnya kita tahu 48. Daripada sini kita boleh terus cari X bersamaan dengan 3 segi, sudut dalam semua ialah 180. So 180 tolak. Alright. Sudut ni lah atau 63 lah sudut campuran dua ni 63. Tolak dengan 48. So di sini kita akan dapat jawapan dia adalah 69 sebenarnya. So X sudut dia lah 69 darjah. Basically darjah kena tulis untuk setiap ni lah. Saya tak buat sebab dia nanti kan nampak macam kosong. Alright. Yes, 69.
48, 51, 51. Saya selalu tekan ya. Betul lah. 48. 63 tolak 15. 48. Okay. So total semua 69 lah. Itu 63 ya, bukan 68. Saya takut ada. Alright. Boleh eh? Alright. So basically yang ni circle bulatan ni kita nak kena ingat formula lah. Kalau kita ingat formula dia lebih mudah untuk kita bergerakkan dia punya sudut dia. Alright. Now. Ni garisan lurus apa? Selari pula. Rajalan 18, PSR dan TSQ ialah garis lurus. TP adalah selari dengan RQ, hitung nilai X dan Y. Hitung nilai X dan Y. Alright, saya dah jumpa X. Ada yang kawan kita tak jawab. X ada 38. Ada yang jawab 93. 93 tu untuk apa ya? Campur eh? Tak. Dia tak minta campur awak. Dia just minta nilai. Nilai X dan juga nilai Y. So apa nilai X, apa nilai Y. Dia nak cek nombor dia je. So X berapa, Y berapa. Okay, Y 60. So kita ada 2 lah.
So 38, X 38, Y 55, X 38. Okay. So jom kita check. So basically ini adalah segi garis lurus lah. So dia ada undang-undang garis lurus sikit dan dia ada undang-undang garis selari. Okay. Jadi kat sini kita nak first kita boleh cari X. Okay. Kita boleh cari Y pun terus sebenarnya. Tapi kita boleh cari X dulu lah. In this case kita cari X dulu. Untuk kita cari X, basically kita tahu PSR ni pun, okay, PSR adalah garis lurus. So kita tahu sini 180 kan. Keseluruhan ni adalah 180. So apabila kita tahu 180, apa yang kita boleh buat? Kita boleh cari sudut PSQ. So kita boleh carilah sudut PSQ dengan buat 180 tolak 65. Kita akan buat apa? 115. Alright. So kat sini kita tahu sudut yang ni. Saya tukar color lah supaya senang nampak sikit. Alright. Sudut yang ni adalah 115. Sekarang kita tengok ni balik adalah 3 segi. 3 segi senanglah kita boleh cari X terus. Tak ada masalah. X bersamaan dengan 180 sebab 3 segi kan. Sekejap. Kadang-kadang dia tak detect. Tolak 115. Alright. Lepas tu tolak dengan 27 sahaja. 27. And yes, kita akan dapat X bersamaan dengan 38. Okay, X. Settle. Next. Tengok Y pula. Y kita tengok sudut selari. Sudut selari kita tengok sini 60. Dan ini adalah satu garis lurus melintasi dua garis selari iaitu RQ dan juga T. So sekarang kita tahu kat sini pun automatik Ini undang-undang dia. Okay, undang-undang kalau ada dua garis selari. Kalau kita ingat balik, kalau ada satu garisan lurus potong macam tu, yang Z ni akan sama nilai dia. Okay, nilai dia akan sama. So sini 60, so kita tahu bawah ni pun adalah 60. Dan tengok balik, ini juga 3 segi, pakai formula 3 segi juga. Dia sebenarnya majoriti memang main formula 3 segi je. Alright, 180 tolak 65 tolak 60. So kita akan dapat, betul lah jawapan dia adalah 55. Nice, betul. S 38, Y adalah 55. Okay. By the way, untuk yang tadi, mana yang tertambah tadi kalau kita nak tahu tambah, hitung nilai tambah. Kalau ada perkataan tambah ke campur ke, baru kita tambahkan. Sebab dia cakap hitung nilai sahaja, maksudnya dia suruh kita cari nilai. Nombor dia sahajalah. Itu just istilah lah, tapi tak ada masalah. Alright. Next. Boleh kan? Okay. Encik value. Okay, encik value memulakan perjalanan pada jam 8 pagi. Dia berhenti rehat makan tengah hari pada pukul 12 sampai pukul 1. Dia sampai dekat destinasi pada pukul 6 petang. Jika jarak jumlah jalan duduknya adalah 900 km, berapa laju purata kilometer per jam bagi perjalanan itu? Alright, try dulu. Dekat hampir satu Malaysia dia gerak ni.
6.0 kilometer per jam. Cikgu kena jam bahagi kilometer, kilometer bahagi jam. Kilometer bahagi jam. Kilometer bahagi jam. Okay. Alright, kita ada 100 km per jam, kita ada 15 km per jam. Lain, jawapan lain. Alright, 90 km per jam. Okey, maksudnya ada beberapa Saya ada 15 km, 100 km dan 90 km per jam. Alright. Jom kita check. Sekarang, encik value. Okey, dari seorang nama encik value. Alright. Dia mula perjalanan pada pukul 8 pagi. Saya tulis 8 A je lah 8 AM. 8 pagi. Jalan. Pup. Lepas tu dia rehat. Pukul 12 tengah hari. Dia makan. Sampai pukul 1. Lepas tu dia teruskan lagi perjalanan dia. Sampai pukul 6 petang. So ini adalah perjalanan keseluruhan masa dia. Perjalanan dia daripada pukul 8 pagi sampai ke sini. Okey. Keseluruhan perjalanan ni adalah 900 km lah. Keseluruhan ni 900 km. So in this case, dalam keadaan ni kita boleh kira. Kita kena kira lah berapa banyak sebenarnya. Paling senang, AM kita kira satu kali, PM kita just kira lah. Kita tahu daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 1 sampai 6 petang ni total semua adalah 6 jam. Dan 10, 11, 12. Ni sekejap Okay, stop you now. Alright, course ni semua 6 jam. Dan ni kalau kita kira semua adalah 4 jam. Kan? So 8 sampai 12 4 jam lah. 9, 10, 11, 12. 4 jam. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam lah total keseluruhan. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. So total semua kita dapat tahu adalah 10 jam perjalanan dia.
untuk perjalanan dia untuk total average speed, untuk keseluruhan perjalanan, dia tak kisah kalau dia berehat. Kita akan kira sekali je biasanya. Sekejap. Saya baca balik. Allah Akbar. Sekejap, saya dah check balik. Okay, tak apa sekejap. Saya dah check suatu jawab sebab ada orang cakap rehat. Ikut bacaan sebab saya tengok balik cadangan jawapan dia lain sikit. So siapa? You guys try yang ni dulu. Nanti kita batah balik ke atas. Alright, Raja Semalam menunjukkan track balapan Sri Kota. Track terdiri daripada sebuah segi 4 sebulat, seorang murid lari 7 kali, berapa jumlah jarak dalam meter yang dilalui. Saya dah bercek sekejap untuk yang tadi. Sebab kiraan saya dengan kiraan dia lain.
Alright, sekejap untuk soalan tadi. Okay, dia macam ni. Sebab dia kira jumlah, dia kan jumlah jarak dibahagi dengan jumlah masa untuk laju purata kan. Dia cari laju purata betul? Purata, laju purata. So basically, berehad ni dia tak ada efek tau. Dia tak ada efek untuk purata. Cuma, boleh tolong saya kejap tak? Sekarang ni, 12 sampai 6, 6 jam kan? 8, 9, 10, 11, 12. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapan cakap 5. Saya takut saya salah kira ataupun dia salah kira. Saya dah buat. Saya kira tadi macam okay, tak. Saya rasa dia silap. Okay, so basically sebab sebenarnya berehat dia tak akan effect in terms of laju purata pergerakan. Dia tanya laju purata. So sama ada berehat ke, berapa lama dia berehat. Yang paling penting dia tanya pergerakan, jumlah pergerakan dia kan. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. So bila jumlah pergerakan tu kita akan kira setiap jam yang masuk ada walaupun dia berehat pada waktu dan ketika tu. Okay. So dalam purata kita tahu total keseluruhan ialah 10 jam. Jarak ialah 90 km. So dia punya formula ialah laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil dan dia minta untuk jam. So kita kekalkan dekat jam sahaja. Okay. 10, 6. So 900 bagi 100. No, bagi 10. Bagi 10. Silap. 900 bagi 10. Okay. Jadi purata kelajuan dia ialah 90 km per jam. Itu purata kelajuan keseluruhan dia. Enam untuk satu. Dia tak ada efek pun kalau dia berhenti sebenarnya. Tengok Kenapa saya tak ada? Tengok Sekejap. Saya cuba tunjuk ke awak contoh yang saya tengok. Ini daripada buku teks awak. Tapi betul. Tapi kalau saya salah tengok, tolong tengokkan saya lah. Alright. Saya tengok satu contoh. Okay. Okay. Ini contoh dia. This is your text. Awak boleh buka muka surat 176. Contoh 10. Siti mengikuti rombongan sekolah Kuala Lumpur bas sekolah naiki menolak pada pukul dari sekolah pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Benam dan menepati sarapan pagi berehat. Selepas tu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur C sampai C lah. Okey, graf menunjukkan pergerakan bas sekolah Kuala Lumpur. Hitung jumlah laju purata dalam kilometer perjalanan tu. Laju purata Laju purata ialah jumlah jarak dibahagikan jumlah masa. Pergerakan keseluruhan dia kosong 2 jam, lepas tu rehat sejam. Lepas tu dia teruskan lagi perjalanan selama 2 jam. So 2 jam lah. Perjalanan keseluruhan ialah 230
Dia tak bahagi dengan 4. Dia bagi dengan 5 jam. Sebab jumlah masa keseluruhan dia 5 jam. So, untuk purata sahaja, untuk purata kelajuan keseluruhan perjalanan tu, purata kelajuan keseluruhan perjalanan tu, kita akan kira secara keseluruhan terus. Alright? Direct terus. Tapi kalau dia minta spesifik, baru kita ni lah. Boleh saya revise balik tadi. Sebab jawapan keluar lain. Tak apa, tak apa. Sama-sama. Jangan risau. Kita sama-sama. Saya pun tadi macam turn ni sikit. Alright, boleh Clear? Okay. Kita terus kepada soalan seterusnya. Alright. Okay. Saya tak sempat buat. Sekejap. Mana tadi? Okay, kita cakap sama-sama. Raja 19 menunjukkan track balapan di SNK Seri Quarter. Okay, kejap. Saya perasan awak tak nampak apa yang saya nak tunjuk sekarang. Alright, Raja 19 menunjukkan track balapan di SMK Seri Kota. Track terdiri daripada sebuah segi 4 tepat dan 2 buah semi bulatan lah. So, seorang murid berlari mengelilingi track dalam sebanyak 7 kali. Berapa jumlah jarak dalam meter yang dilaluinya? Okay, 15, apa ni dia minta? 7 kali. Track sebuah segi 4, 2 buah semi bulatan. Seorang murid mengelilingi track sebanyak 7 kali. Berapa jumlah jarak dalam meter? Alright, okay. Tadi jawapan ada yang bagi ialah, saya tengok balik, 364 meter. Pengiraan asal satu pusingan tu ialah 502 meter. 502 meter, 52 meter dan keseluruhan untuk 7 kali pusingan ialah 364 meter. Alright, tak apa. So sekarang kita tahu ini adalah semi bulatan, ini adalah semi bulatan. Okay, bulatan separuh lah. Okay, semi bulatan. Membentuk satu bulatan di mana mempunyai diameter sebanyak 7 meter. So dengan tu kita boleh bahagikan dengan 2. Okay, 7 tolak 2. 7 bahagi 2. Kita akan dapat 3.5. So kita tahu radius dia atau jari dia ialah 3.5. Dan dia tanya kita tentang jarak. So kita boleh cari jarak circumference dia dengan 2 pi j. Okay, 2 pi j lah. Untuk kita tahu yang dalam bulatan saja, jarak bulatan saja. Okay, jarak bulatan dia ialah 22.7 darab 3.5. Okay. Bulatan 3.5 sekejap. 2 darab mana kau? 22 bahagi 7 lah. 7 darab 3.5. So 22. So kita tahu satu pusingan ni, sini 22, ni 22 11 maksudnya 22 22. Kita nak tahu track keseluruhan, apa kita buat? 22 tambah 15 tambah 15. Okay, saya just nak pesan, apa yang saya tulis ni tak exactly cara macam mana awak tulis tau. Tolong asing-asingkan. Saya nak pesan balik lah. Yang ni kita nak cari bulatan, so dapat 22. Untuk awak cari jumlah keseluruhan, just tulis ni, jumlah keseluruhan. Lepas tu baru masuk. Kalau betulnya lah okay, tak apalah, saya buat lah. Takut nanti kan ada yang saya just tunjuk. Ni saya tunjuk sekali dulu. For next time nanti kalau nampak macam saya jadi sambung macam tu, tolong asing-asingkan lah. Okay, once kita dapat macam ni, kita boleh cari jumlah jarak litar. Okay, jumlah jarak litar dia ialah 22. So maksudnya sini dengan sini 22 lah. 15.
30, 52. Right. Dapat jawapan total ialah 52. Oh, sorry. Dia dapat total ialah 52 meter. So sebabkan 7 kali, just 50 darab 7 sahajalah. Kita akan dapat 364. Betul. 364 meter. Yes, betul. 364 meter. Okay. So, sekarang 93 kita buat satu lagi. Apa ni? Locus Okay, locus. Locus cepat je. Tapi tak apa. Kita buat last. Inform saya kalau awak tak nampak. Saya tengok balik sekejap. Rajah 20 ialah ruang jawapan. Rajah. Okay, sampai itu je lah. Nampak tak? Ke halus sangat? Halus sangat ke? Halus sangat ke? Kurang nampak. Alright. Saya zoom dulu sikit. Kalau siapa-siapa ada phone, nanti snap gambar. Okey, Rajah 20, ruang menunjukkan sebuah hexagon sekata PQRSTU, X, Y dan Z. Ialah 3 titik. Nampak? Nampak? Tak nampak? Nampak? Okey. Mana-mana ada phone, snap. Mana yang tengah pakai phone, screenshot. Alright, screenshot dulu. Sebab nanti kita turun bawah takut tak nampak atas ni. Rajah 20, ruang jawapan menunjukkan sebuah hexagon sekata PQRSTU, X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak dalam rajah tu. Okey. X ialah titik yang bergerak dalam keadaan jaraknya yang sentiasa sama dari garis PQ dan garis TS. Dengan menggunakan huruf pada rajah, nyatakan locus X. Alright. Saya tulis X titik bergerak sama dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan TS. Kita tulis kat sini ya. X jarak dia sentiasa sama dengan PQ dan TS kan. PQ dan TS. PQ sama dengan TS. Alright. Pada rajah tu lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan, saya balik. Sorry. Okay. Dengan huruf rajah nyatakan locus pada X. So nanti tulis gunakan huruf. Gunakan huruf nyatakan locus pada X. Pada rajah tu lukis locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan PY bersamaan dengan PQ. Okey. Titik Y yang bergerak dengan keadaan PY bersama dengan P. Y punya titik ialah PY bersamaan dengan PQ. Nampak tak Y? Harap-harap nampak lah. So Y nya titik, dia punya locus dia bergerak dalam keadaan PY bersamaan dengan PQ. Okey. So, satu lagi, locus bagi titik Z bergerak dalam keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dengan titik T dan titik Q. Sama dengan titik T dengan Q, sama. Seterusnya tandakan pada simbol titik persilangan locus Y dan locus Z. Okay, guys try dulu. Nanti kita akan 958 958 kita cak.
Alright, untuk yang pertama. Yang pertama, sebabkan dia minta huruf, saya just nak tanya kepada yang boleh jawab lah. Tanya kepada awak semua lah. Tanya kepada awak semua, apa huruf yang kita kena pakai untuk memberitahu locus X di mana jarak di antara locus X mesti sama panjang dengan garisan PQ, mesti sentiasa sama dengan jarak PQ dan juga jarak garisan TS. Apa huruf yang kita akan pakai? Alright. Okay, tak apa mana tadi? This one. Alright. So sekarang ni dia bagi tahu kita locus X ialah sentiasa sama jarak dengan garisan PQ dengan garisan TS, kan? So daripada situ kita tahu ianya mesti satu garis lurus lah. Biasanya locus ni dia bukan titik dia satu garisan, yang satu titik yang bergerak. Maksudnya garisan lah, sama ada garisan lurus ke bengkok ke tajam ke macam mana kan. Dan dia jarak sentiasa sama dengan garis. Apabila dia garis, ianya adalah satu garisan yang selari. So situ ialah garisan untuk garis X. Sebab cuma jawapan dia, soalan dia tak minta untuk kita lukis. Dia suruh kita dengan menggunakan huruf pada rajah. So X bersamaan dengan U R. Garisan U R. Itu first. Second, dia beritahu kita Y ialah jarak dia sentiasa PY bersamaan dengan PQ. Now, this one awak kena ada jangka lukis sebenarnya. Letakkan jangka lukis tajam jarum tu kat sini, lepas tu letakkan dia punya pelukis dekat sini. Kenapa dekat P? Sebab P ialah titik tengah dia. Okay. Jarak dia sama dengan PQ. So jarak dia mesti sama panjang macam ni. Dengan P, Y, garisan Y tu, jarak dia dengan P mesti sama panjang yang ni sentiasa. Jadi ianya adalah satu semi circle. Jadi satu bulatan lah. Satu bulatan. Tarik je. Alright, sepatutnya jadi macam itulah, tapi yelah saya tak ada yang lukis.